للنبي الكريم مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih pada tuan pengurusi majlis yang dihormati barisan ahli kuasa surau Al-Abrar Taman Selayar, tuan-tuan imam, tuan Bilal dan seluruh para jamaah rahimakumullah. Pertama-tama dan selama-lamanya marilah kita sama-sama memanjatkan setinggi-tinggi syukur kita kepada Allah SWT kerana pada malam ni Allah masih kekalkan kita dalam iman dan Islam serta nikmat kesihatan, dan kita dipilih untuk menjadi tetamu rumah Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab pada saat dan ketika ini masih lagi ramai di kalangan saudara-saudara kita se-Islam yang lain masih lagi berada di pusat-pusat membeli belah, di tengah-tengah perjalanan dengan jam di jalan raya dan sebagainya. Kita doalah, mudah-mudahan kita doa bersama-sama, mudah-mudahan mereka semua akan dapat melaksanakan salat maghrib, sebab masih ada lagi waktu maghrib sebelum masuknya isyak. Jadi bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Allah pilih, mudah-mudahan kita itulah istiqamah untuk berada di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jalan yang telah ditunjukkan oleh junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga akhir hayat kita, insya-Allah. Walaupun Allah menyatakan bahawa dunia ini sebagai lahwun wa la'ibun, makna dunia ini tepat sebagai untuk sebagai permainan dan juga sebab yang sementara, yang fana, yang pasti akan musnah bila-bila masa. Cuma kita mungkin tak sempat untuk yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna tidak akan berlaku kiamat sehingga berlakunya 10 perkara iaitu kemunculan imam dengan Imam Mahdi, Dajjal, Nabi Isa alaihissalam, Ya'juj Ma'juj, sehingga dimusnahkan seluruh alam ini. Namun kita mungkin dah rasa bahan-bahan fitnah, terutama fitnah Dajjal, sebab kita dah berada di akhir zaman. Mungkin kita tak sempat menghadapi 10 tanda-tanda besar kiamat itu, akan tetapi generasi kita yang akan datang, mungkin anak cucu cicit kita, oleh Allah yang demikian itu Allah SWT telah memerintahkan umat-umat Nabi terdahulu supaya berdoa untuk menghindari fitnah yang besar, fitnah Dajjal. Sama juga kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sentiasa kita baca dalam tasyahud akhir kita dan tahiyat akhir kita, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Jadi insya-Allah mudah-mudahan generasi kita yang sempat menghadapi Dajjal yang sebenar, mereka dapat menghadapinya dengan keimanan yang kental. Sebagaimana para sahabat, ada sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana di saat kerana keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hidup, yang sempat bersama menghadapi Dajjal, di mana mereka yang tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan, sebab misi dan visi Dajjal, mereka beliau bersama dengan pengikut-pengikutnya terdiri daripada golongan Yahudi, dan juga perancangan yang rapi yang dilakukan untuk memastikan kejayaan misi dan visi Dajjal ini. Syaitan laknatullah alaih sentiasa akan bersama dengan Dajjal untuk memastikan visi dan misi mereka supaya umat manusia mengakui Dajjal sebagai Tuhan dan mengikut mereka seterusnya akan ke neraka. Oleh demikian itu, mudah-mudahan sebagaimana sahabat bertanya, di mana ketika umat kita Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad termasuk mungkin generasi kita yang akan datang, yang mana mereka tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan,
dan mereka berlapar kerana Allah memberi izin, Allah mengizinkan, makna beri sedikit istidraj kepada Dajjal, itu maka saat dan ketika mereka berlapar kerana tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan, tetapi pada saat itu Rasulullah kata, makanan rohani yang menjadi makanan kita pada hari ini, makanan rohani kita iaitu zikrullah. Dengan kita bertasbih subhanallah, bertahmid, alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertahlil la ilaha illallah, dan zikir-zikir yang maksud yang lain. Pada saat menghadapi Dajjal, kerana keimanan mereka yang ketal, sebab dicatu makanan jasmaninya dengan kelaparan, maka dengan makanan rohani itu juga Allah SWT menjadikan sebagai makanan jasmani, menyebabkan mereka tidak lapar kerana keimanan mereka tidak mengakui Dajjal sebagai Tuhan. Jadi kita mudah-mudahan kita doalah generasi kita yang akan datang dapat menghadapi fitnah besar Dajjal itu dengan sebaik mungkin. Jadi insya-Allah pada malam ni sepatutnya saya jadualnya pada malam ni patutnya kita kami ada kumpulan 2-3 orang untuk rawat permis lah. Pada malam ni patutnya rawat sebuah rumah dan keluarga dah yang sakit di sebelah Hulu Kelang, tetapi kerana ada masalah tertentu, keluarga tersebut yang sakit tu pergi ke Australia, maka tangguh minggu depan. Jadi ditakdirkan Allah kita bertemu pada malam ni. Sebab saya tinggal tak jauh dari sini, baru pindah awal bulan, lebih kurang hampir 3 km dari sinilah, di Taman Gombak Permai belakang sana, dekat Wiradahman, dekat Masjid An-Nur. Jadi alhamdulillah diizinkan Allah kita bertemu dan berjumpa malam ni. Mudah-mudahan sebab saya pun tak dibagi tajuk, insya-Allah kita saya akan ambil lah sedikit tajuk berkaitan dengan jalan-jalan untuk menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Di samping kita berada dalam rumah Allah SWT pada malam ini, kita mendengar ayat-ayat Allah SWT, hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna berkaitan untuk, sebab kita nak, sebagaimana tujuan utama hidup kita, Allah kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan manusia dan jin ini melainkan untuk berabdikan diri, beribadah kepadaku, kepada Allah SWT. Jadi dan keputusan kita di akhir nanti, selepas kita dimusnahkan alam tadi, maka kita berada di alam barzah tak tahu berapa lama. Bila kita dibangkitkan balik, kita dibangkit berada di mahsyar. Di mahsyar itulah tak tahu berapa lama dengan syafaat al-kubra, syafaat uzma daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk dipercepatkan kiraan segala amalan kita di dunia ini, maka amalan itu untuk memastikan kita syurga atau neraka. Tak ada tengah-tengah. Ya, tengah-tengah tu sementara untuk menghabiskan dosa, menghapuskan dosa-dosa. Makna kita pesan syurga atau neraka. Jadi kita nak tujuan kita nak, misalnya kita nak syurga lah. Pertama syurga Al-Firdaus Al-A'la bersama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Jadi insya-Allah di mana di antara banyak jalan-jalan untuk masuk syurga, terutamanya mungkin kita kita pernah belajar, di antara anak kunci syurga ialah kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maknanya kalimah syahadah merupakan salah satu daripada rukun iman. Sebab makna Islam lah. Makna kalau tidak Islam tak akan masuk syurga. Jadi syarat pertama tadi tauhid, mentauhidkan Allah SWT, kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sebab syurga ini ialah suatu tempat balasan untuk bagi mereka yang melakukan amal-amal saleh, amal-amal kebajikan di dunia ini, maka Allah akan balas tempatnya syurga dan lawannya neraka. Wa yazubillahi min zalik. Walaupun ada di kalangan orang Islam yang akan dimasukkan ke neraka, mungkin kerana dia tidak bertaubat dengan dosa-dosa, selepas dihisap di mahsyar dengan segala amal-amalnya di dunia dan di mizan ditimbang segalanya, maka bila berat dosa maka tepatnya neraka. Sehingga tapi kita umat Islam selepas habis dibalas dengan azab neraka, tak naklah kan. Betapa pedihnya kita tengok banyak dalam Quran menyebutkan tentang dahsyatnya azab dan neraka, maka dia akan dimasukkan ke syurga. Jadi pada jemaah rahimakumullah, di mana sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah diminta nasihat oleh Muaz bin Jabal. Kita maklum Muaz bin Jabal ni ialah salah seorang sahabat baginda
yang mana pernah diutus untuk menjadi wakil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai gubernur di Yaman yang bergolak sekarang kaitan Syiah Sunni di mana sebagai gubernur di Yaman, di mana Muaz ni secara rekah sirahnya Muaz ialah di kalangan Ansar, mana penduduk Madinah, yang mana Muaz telah memeluk Islam kurang lebih umurnya 18 tahun. Muaz bin Jabal masih pemuda. Sebab kita dari segi Islam, kalau lelakinya bermula balik, akhir balik 15 hingga 18 kan, begitulah, 14 tahun sampai Islam. Okey, jadi kita lihat di mana Muaz bin Jabal ni masuk Islam, meluk Islam umur dia 18 tahun. Dia seorang pemuda yang santun, yang handsome, dan di mana Rasulullah kata Muaz ni Allah telah beri kelebihan kepada Muaz bin Jabal. Dia ni pakar, Allah bagi hikmah dia di mana dia banyak ilmu berkaitan dengan hukum halal dan haram dalam Islam. Sebab tu dipilih oleh baginda Rasulullah sebagai wakil baginda, sebab di mana negara Madinah, negara Islam pertama Madinah yang diketuai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, negara Islam pertama yang ditumbuhkan, bila dilebarkan, diperluaskan, maka sampai ke Yaman, maka untuk memudahkan urusan pemerintahan, baginda memilih Muaz bin Jabal, salah seorang sahabat, untuk menjadi wakil baginda sebagai gubernur di Yaman. Jadi Muaz bin Jabal ni beliau merupakan sahabat pun muda juga, semasa di mana beliau pernah meninggal dunia masa umur masih muda juga, umur lebih kurang 34 tahun meninggal dunia, di mana kerana diseram penyakit taun, wabak taun, dan kita lihat di mana kurang lebih 157 hadis yang telah diriwayatkan oleh Muaz bin Jabal. Jadi kita lihat di mana Muaz bin Jabal pernah meminta nasihat daripada baginda Rasulullah. Kerana kita lihat para sahabat ini, mereka sentiasa meminta nasihat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelebihan mereka, sebab mereka berada bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan, di mana baginda Allah SWT turunkan wahyu melalui Jibril alaihi salam, di mana penyelesaian akan berlaku. Dan yang terlihat itulah, dan baginda Rasulullah juga baginda sentiasa menasihati para sahabat. Jadi kita lihat di mana itu kelebihan mereka. Namun begitu, kita yang tidak pernah melihat wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin tuan-puan yang diizinkan bermimpi, alhamdulillah, pernah bermimpi, syukur. Mungkin pernah melihat dalam mimpi, itu insya-Allah mimpi yang benar. Sebab syaitan Allah tak akan merupai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi walau bagaimanapun kita tak pernah lihat wajah baginda, tak pernah bertemu pun, tetapi kerana malaikat tabik kepada umat Islam yang akhir zaman ini, yang beriman dengan penuh keimanan yang sebenar kepada baginda Rasulullah, walaupun tak pernah melihat, tak pernah menatap wajah baginda. Tapi kita lihat di kalangan para sahabat, mereka sentiasa berlumba-lumba nak buat amal-amal kebajikan. Berbeza kita di akhir zaman ni kan, kalau saya ada di pusat rawatan di Darul Syifa di Bangi itulah, kalau 3 benda yang banyak selalu jumpa tadilah. Awal kita bukannya ada berlumba nak buat amal, berlumba nak buat nak jatuhkan lain, nak dengki, hasad dan seumpamanya. Sebagaimana kalau berniaga kan, buka kedai jual nasi lemak, buka meja kecil pun sampai guna sihir. Macam itulah kita lihat. Itu di antara kerana yang lain itu biasalah kedai butik, kedai makan besar-besar, restoran itu biasalah. Ya, ada memang dah gitu. Berlumba-lumba dah berhasad dengki. Berbeza dengan para sahabat, mereka lumba-lumba nak buat amal saleh. Yang keduanya kerana tolak cinta, sampai bercicit dah lebih berapa tahun dah, hampir ada seorang kakak tu jumpa, mungkin kita nak jumpa dengan saya pada hari itu kan, berapa lama dah, hampir 18 tahun dah, dia kata kakak dah Tarawak ni, orang yang buat dia dulu, yang tolak, dia dah tolak cinta, dah mati dah, tapi masih lagi unsur sihir tadi, kerana lagi jumpa Pomoh Siam di utara lah kan, masih lagi ada walaupun demikian. Itulah terlihat. Dan yang ketiganya banyak kerana pangkat, naik pangkat sanggup, sehingga jumpa bomoh sampai nak bagi mati si kawan dia naik pangkat itu, macam-macam lah.
Itulah di antara kita di akhir zaman. Tapi berbeza para sahabat, mereka berlumba-lumba nak buat amal kebajikan. Ketika mana para sahabat yang fakir dan lagi miskin, di masa di Madinah, yang fakir miskin mereka sedih, dan mereka beberapa orang pergi jumpa dengan Rasulullah sambil keadaan sedih dan menangis. Sebab apa? Kerana mereka melihat ketika itu turunnya wahyu Al-Quran dan juga sabda baginda Rasulullah berkait dengan kelebihan infak fi sabilillah, menderma, bersedekah fi sabilillah. Maka mereka yang fakir dan miskin ini menyatakan pada baginda Rasulullah, para sahabat yang kaya raya, yang ada dinar, yang ada sumber keuangan dan harta benda yang banyak, mereka solat seperti kami solat, mereka puasa sama juga kami puasa, tetapi mereka menginfakkan harta fisabilillah, kami tak mampu sebab kami fakir dan miskin. Jadi gitulah, sebab mereka lupa-lupa nak buat amal saleh, berbeza. Tapi di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi menyelesaikan masalah bahawa dengan zikrullah, dengan berzikir, dengan bertasbih, bertahmid, bertahlil, boleh sama pahala seperti para sahabat yang menderma atau sedekah harta fi sabilillah. Maka itulah kita lihat mereka. Jadi insya-Allah kita walaupun ada dah tempiasnya fitnah dajjal di akhir zaman ini, maka insya-Allah mudah-mudahan kita berwaspadalah, berada di jalan yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kata, bila kita maksudnya bila kita berpegang pada dua, insya-Allah lan tadillu abada, kita tidak sesat selama-lamanya. Pertama, kita berpegang pada kitabullah, yakni Al-Quran. Yang kedua, sunnati, Rasulullah kata sunnah baginda Rasulullah atau hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita akan tidak sesat. Jadi kita di mana saya akan baca satu hadis di mana takdilah hadis Mu'adz tu, an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yub'iduni 'anil nar. Qala laqad sa'alta 'an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi. Ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjul bait. Thumma qala ala adulluka ala abwabil khair as-sawmu jannah was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar wa salatul rajuli fi jawfil layl. Thumma qala tatajafa junubuhum 'anil madaji' ila akhir ayat hatta balagha ya'malun. Thumma qala ala ubiruka bi ra'sil amr wa amudihi wa dhirwati sanamih. Qultu bala ya Rasulullah. Ra'sul amri al-islam wa amuduhu as-salah wa dhirwatu sanamih al-jihad. Thumma qala ala ukhbiruka bi malaki dhalika kullih. Faqultu bala ya Rasulullah. Fa akhadha bi lisanihi wa qala kuffa 'alayka hadha. Qultu ya Nabiyallah wa inna lamu'akhadhuna bima natakallama bih. Faqala thaqilatka ummuk wa hal yakubban nasu fin nar ala wujuhihim aw qal ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Rawahu Tirmidzi. Jadi para jemaah Allah, maksudnya diriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata bahawa aku berkata, wahai Rasulullah, kabarkanlah kepadaku suatu amal yang dapat masukkan aku ke syurga dan menjauhkan aku dari neraka. Baginda menjawab, engkau menanyakan suatu perkara yang besar, namun perkara itu menjadi ringan bagi siapa saja yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau harus beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan dan menunaikan haji ke Baitullah. Kemudian baginda bersabda yang bermaksud, sudahkah engkau aku tunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai, sedekah adalah penghapus kesalahan, sebagaimana air dapat memadamkan api, dan solat seseorang di tengah malam. Kemudian baginda membaca ayat yang bermaksud, mereka merenggangkan diri dari tempat tidur, sedikit sangat tidur kerana mengerjakan sembahyang tahajud dan amal-amal saleh. Mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut, yakni akan kemurkaannya, serta dengan perasaan ingin perolehi lagi keredaannya,
dan mereka selalu pula mendermakan sebahagian dari apa yang kami beri kepada mereka, maka tidak ada seseorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka, yakni dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal-amal saleh yang mereka telah kerjakan. As-Sajadah ayat 16 hingga 17. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sudikah engkau aku khabarkan tentang sumber segala perkara, tiang dan kemuncaknya?" Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Baginda bersabda, "Sumber perkara adalah Islam dan kemuncaknya adalah jihad." Kemudian baginda bersabda, "Sudikah engkau aku beritahu tentang kunci perkara semuanya ini?" Aku menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Lalu baginda menunjukkan lidahnya sambil bersabda, "Kendalikan ini." Aku bertanya, "Wahai Nabi Allah, apakah kami disiksa kerana setiap ucapan yang kami ucapkan?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ah Muaz, tidaklah manusia ditelungkupkan di atas hidungnya di dalam neraka kecuali perkara itu menjadi persemaian dari lidah-lidah mereka." Hadis riwayat At-Tirmizi. Jadi kita lihat di mana itulah di antara beberapa perkara yang banyak lagi ada, yang ini yang dijelaskan berkaitan dengan jalan-jalan amal-amalan untuk memastikan kita jalan supaya kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa taala dan jauh daripada neraka. Jadi kita lihat di mana baginda Rasulullah SAW telah memberi suatu pengajaran kepada sahabat yang Muaz pada masa itu, di mana pertanyaan Muaz itu menunjukkan betapa mempunyai perhatian sangat besar berkaitan dengan amal-amal saleh ataupun amal-amal kebajikan, yang mana beliau berusaha untuk mengetahuinya daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat di mana amalan-amalan yang menjadi penyebab untuk masuk syurga Allah SWT, yang keputusan akhir kita nantilah yang kita akan kekal selama-lamanya dalam syurga insya-Allah. Jadi di mana sebagaimana Muaz tanya kepada Rasulullah, "Dikhabarkanlah kepadaku wahai tentang suatu amal yang dapat," Rasulullah kata, dapat masukkan aku ke syurga. Jadi kita lihat sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 72, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tilkal jannatu allati urithumuha bima kuntum ta'malun." Allah kata, dan dikatakan kepada mereka, inilah syurga yang diberikan kepada kamu mewarisinya disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Jadi kita lihat di sini di mana Nabi kita bersabda, di mana salah seorang di antara kamu ini tidak pernah masuk syurga. Cuma Nabi kita pernah pergi, Allah telah memperlihatkan perkara yang akan datang, yang belum sebenarnya, tetapi yang akan datang sebagai pengajaran untuk ditunjukkan kepada umat baginda semasa peristiwa Isra dan Mi'raj, di mana Rasulullah dah pergi dah, Allah tunjuk dah keadaan syurga dan neraka. Itu benda yang akan datang berlaku, kan? Itu yang di mana kelebihan yang Allah beri kepada dunia besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita lihat di sini walaupun disebut tadi oleh baginda Rasulullah di mana amalan-amalan, tetapi amalan-amalan tersebut juga perlu kepada adanya kurniaan dan rahmat Allah. Sebab mungkin kita telah dengar daripada hadis-hadis baginda Rasulullah dalam kitab-kitab contoh Riyadhus Shalihin dan sebagainya, di mana umat-umat yang terdahulu kerana walaupun mereka pada asalnya melakukan maksiat dan sebagainya, tetapi kerana mungkin lepas itu dia dah bertaubat dengan Allah, kan, melakukan kebaikan terhadap makhluk yang lain, seperti kita dengar kisah berkaitan dengan seorang pelacur yang telah memberi minum kepada anjing yang dahaga, dengan rahmat Allah dimasukkan ke syurga. Mungkin sepatutnya bertaubat tu umat-umat terdahulu. Ini makna disebut situ kerana mungkin dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab kadang-kadang dengan amalan tadi pun kita tak tahu. Ada juga dalam hadis-hadis yang disebut oleh Rasulullah kaitan dengan di mana kerana amalan dia di dunia itu kita nampak dari segi zahiriahnya baik dan sebagainya, tetapi kerana tidak ikhlas dalam dia mengamalkannya, maka ikhlas tu Allah, kita dengan manusia, hamba tu dengan Allah saja, menyebabkan dia tidak dimasukkan dalam syurga. Jadi semuanya di mana amal soleh sepenuhnya tadi bergantung kepada Allah SWT, sama ada dengan yang Allah kehendaki. Jika Allah nak mudahkan kita beramal soleh,
maka Allah permudahkan. Begitulah sebaliknya. Jika Allah nak susahkan, maka kita nak buat tu jadi payah dan sebagainya. Itulah di mana kita lihat berkaitan dengan amal saleh tadi, perlu juga kepada tadilah dengan ada kurniaan dan rahmat Allah Subhanahu taala jadi penyebab untuk kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu taala. Sebagaimana firman Allah surah Al-Lail ayat 5 hingga 10, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Allah kata, adapun orang yang memberikan apa yang ada padanya ke jalan kebaikan dan bertakwa, menjaga surah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta ia mengakui dengan yakin akan perkara-perkara baik, maka sesungguhnya kami akan memberikan kemudahan untuk mendapat kesenangan, yakni syurga. Sebenarnya orang yang bakhil daripada berbuat kebajikan dan merasa cukup dengan dengan kekayaan dan kemewahannya, serta merustakan perkara-perkara yang baik, maka sesungguhnya kami akan memberikannya kemudahan untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Al-Lail ayat 5 hingga 10. Jadi kita lihat di sini, itulah di antara amalan-amalan yang boleh menjadi penyebab dan berserta dengan rahmat Allah untuk dimasukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu taala. Di mana Rasulullah sebut kepada Muaz tadi berkaitan dengan rukun Islam yang lima tadilah, dengan di mana Nabi menjawab tanya Muaz dengan menjelaskan bahawa tauhidullah, mengesakan Allah dengan tidak bersyirik kepada Allah, la tusyrik billah, dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, sama ada dari segi pada zat, sifat, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyembah selain pada Allah. Itu merupakan salah satu daripada perkara yang membatalkan iman. Maka kalau dia tak kembali mengucap dua kalimah syahadah, maka dia tidak akan dapat masuk syurga lah, kekal neraka, yazbillah min zalik. Di antara yang kita mungkin telah pelajari enam perkara yang boleh membatalkan iman: syirik, kufur, riddah, khurafat, sihir, nifaq. Di antara itulah yang semua tu kalau kita yazbillah, maka iman jadi batal, maka dia tidak kembali mengucap dua kalimah syahadah, bertaubat kepada Allah SWT, maka dia mati dalam keadaan tidak Islam, maka tepatnya neraka, yazbillah min zalik. Jadi mana kita lihat di mana menunaikan semua kewajipan tadi, Rasulullah sebut tadi di mana solat 5 waktu sehari semalam, solat fardu, puasa di bulan Ramadan, zakat dan haji. Itu yang walaupun itu dan kita mazhab Syafi'i, makna amalan fardu, mazhab Hanafi wajib, lebih kurang samalah. Makna walaupun difardukan kepada kita lakukannya dengan ikhlas, dengan niat yang ikhlas kepada Allah Taala, pahala pun dapat. Sebab segala perkara yang diperintahkan oleh Allah, kalau kita tak buat, tidak menjejaskan kekuasaan Allah SWT. Tapi yang beri jejas, kalau kita tak taubat, pada kita lah kezaliman kita, melakukan kezaliman diri, sebab bila tidak bertaubat maka akan diseksa dan neraka kerana meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat di mana amalan-amalan fardu tadi yang mana dengan kurnia dan rahmat Allah akan menjadi sebab kita ataupun umat Islam itu dimasukkan ke dalam syurga yang pasti, yang kita sebagai tempat kekal kita selama-lamanya. Jadi kita lihat di mana beberapa pintu kebaikan yang dijelaskan oleh baginda Rasulullah kepada Muaz tadi, bahawa bagaimana selain daripada amalan-amalan fardu tadi, daripada rukun Islam, ditambahkan lagi dengan amalan nawafil, amalan sunat, amalan sunat di mana untuk memastikan kita perkara wajib itu memanglah, jadi maka untuk menambahkan, untuk mendapat, untuk meraih cinta Allah Subhanahu wa taala, maka ditambahkan dengan amalan-amalan sunat, amalan nawafil. Tadi yang fardu 5 waktu, maka solat sunat, sama sunat rawatib, solat sunat tahajud yang disebut dalam hadis tadi kan, solat sunat yang kita selalu buat, duha dan umpamanya, dan juga kalau puasa, mana puasa sunat,
Kalau zakat, sedekah yang sunatnya. Kalau haji dan umrah itu yang wajib yang kali pertama, yang selepas-lepasnya itu umrah sunat. Maka itulah di antara di mana dalam hadis kursi dijelaskan oleh bahawa maksudnya dan tidaklah seorang hamba-Ku itu mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang paling ku cintai. Kata Allah dalam hadis kursi, kecuali dengan amalan-amalan yang telah aku fardukan ke atasnya. Dan berterusanlah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunat sehingga aku menyintainya. Hadis riwayat Bukhari. Jadi kita lihat inilah, sebab kita nak meraih cinta Allah. Di mana apabila Allah dah cinta kat kita, kita cinta pada Allah. Maka dalam di mana sehingga malaikat Israel nak cabut nyawa kita pun Allah rasa itulah sedih kerana betapa sakitnya nak pisahnya nyawa daripada jasad. Maknanya bila Allah, tu kesan dia bila Allah dah cinta pada kita. Jadi kita nak meraih cinta Allah tadi, selain daripada kita dah melakukan amalan fardu, maka kita perbanyakkan dengan amalan-amalan nawafil atau amalan sunat. Di mana kalau kita nak rasa seronok nak buat ibadah, nak rasa nak dapat halawatul iman, nak dapat kemanisan iman, pertamanya kita cinta kepada Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Yang kedua, kita cinta kepada makhluk, sama ada pasangan kita, sama ada ibu bapa kita, sama ada anak pinak kita, sama ada binatang kesayangan kita, makhluk yang lain, semata-mata juga kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita benci kepada kekufuran seumpama kita akan dicampakkan ke dalam api neraka. Bila kita ada sifat-sifat tersebut, bila kita dapat ciri tersebut, insya-Allah kita akan dapat kemanisan iman ataupun halawatul iman. Jadi apa kesan daripada kemanisan iman ini? Di mana kita rasa seronok, rasa gembira untuk melakukan ibadah kepada Allah SWT. Kita rasa seronok. Jadi pada jemaah Allah kita lihat di mana itulah tadi bahawa di mana nak raih cinta Allah tadi, kita banyakkanlah amal-amal sunat. Mungkin kita dah buat amal-amal sunat dan nawafil itu, teruskanlah. Kalau rasa kurang, tambahkan lagi, insya-Allah. Kalau dah buat tu, istiqamahlah, berteruskanlah sehingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita dapat dipertingkatkan lagi prestasi keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Rasulullah sebut juga dalam hari ini as-saumu jannah. Maknanya puasa sebagai benteng daripada api neraka. Sebab kita dah puasa di bulan Ramadan dah lebih 2 bulan yang lalu. Mudah-mudahan puasa kita tadi kita dapatlah apa yang janjikan Allah, la'allakum tattaqun, dan kita jadi orang bertakwa. Cerekahnya mana orang takwa ni orang yang melaksanakan perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan Allah, secara ringkasnya. Dan janji Allah yang kedua yang kita dapat dalam Ramadan, insya-Allah mudah semua kita dapat yang lalu dengan malam Al-Qadar. Lailatul Qadar khairun min alf syahr, lebih baik daripada 1000 bulan, mungkin 10,000 bulan, mungkin 1,000,000 bulan. Itu tak pernah pada Allah sebab lebih baik, lebih baik dari 1000 bulan. Mudah-mudahan janji dunia Allah kita terdapat pada Ramadan, insya-Allah. Pada lalu kan, dengan kita bermulanya mungkin Ramadan Al-Qadar itu bermulanya kita iftar, berbuka puasa, kita dengan solat sunat, qabliyah, ba'diyah maghrib, solat maghrib, isyak, solat tarawih, dan mungkin kita buat qiyamul lail dengan kita ada tadarus tilawah Quran, adanya zikrullah, adanya solat tasbih, solat tahajud dan sebagainya, sehingga kita bersahur pada akhir penghujung malam tu, insya-Allah mudah segala amal ibadah kita dapat apa yang dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi pada jemaah rahmatullah kita lihat di mana Rasulullah sebut puasa yang dapat menjadi perisai. Mungkin kita dah tambah dengan puasa 6 hari di bulan Syawal yang lalu, dan puasa-puasa sunat yang lain kita terus meneruskannya dengan puasa sunat hari Isnin, Khamis, puasa hari putih beda 13, 14, 15 setiap bulan Islam, dan puasa-puasa sunat yang lain. Mudah-mudahan itulah untuk meraih kita untuk mendapat apa yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Jadi Rasulullah kata as-saumu jannah, puasa sebagai perisai, sebagai benteng. Makna di sini puasa-puasa sunat kita lah, di mana supaya menjadi jannah ini penghalang daripada dimasuk neraka, masuk syurga lah kan. Mana sebab apa? Di mana dengan puasa seseorang tu dapat tahan diri dari gejolak hawa nafsu,
syahwat, yang maka bila gejolak hawa nafsu syahwat itu telah dilemahkan dengan berpuasa, maka seseorang itu tidak akan dapat tidak akan melakukan perkara-perkara maksiat, ataupun seorang itu akan terbiasa menjaga hukum hakam Allah Subhanahu wa taala dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala serta menjauhi semua larangan Allah. Itu dan dengan itu akan menjadi junnah atau jadi penghalang, jadi benteng daripada api neraka. Maka dengan menghindari segala gejolak hawa nafsu yang dikuasai oleh syaitan, terutama nafsu syahwat itu, maka tumpuan syahwat akan jadi lemah, ataupun sama sekali akan hilang. Maka itulah puasa jadi penjaga, pembersih diri dari segala dosa, pembersih diri pada dosa. Maka akan menghalang, jadi benteng untuk dimasukkan dalam neraka, maka tempatnya dalam syurga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita teruskanlah, tingkatkan lagi lah puasa-puasa sunat kita, yang tuan-puan yang buat Senin Khamis itu teruskanlah, tambah dengan puasa sunat-sunat yang lain, supaya mudah-mudahan kita akan terus dalam mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana Rasulullah sebut juga as-sadaqah, berkaitan dengan sedekah, berkaitan dengan sedekah. Okay, kita sambung sikit insya-Allah. Dan amalan seterusnya tadi selepas pada puasa, yang Rasulullah sebut sedekah, di mana sedekah ini dapat menghapuskan dosa, dosa-dosa kecil je, sebab dosa-dosa besar kita perlu pada taubat nasuha, taubat yang sungguh-sungguh. Itu berkaitan dengan dosa dengan Allah. Jika ada berkaitan dengan manusia, maka kena minta maaf dengan manusia, kena minta dihalalkan, direda dan sebagainya lah, berkaitan dengan manusia. Contohnya berkaitan dengan mengumpat, fitnah dan sebagainya, itu kaitan manusia. Dengan Allah SWT perlu pada taubat nasuha. Jadi yang menghapuskan dosa ni ialah dosa-dosa kecil. Sebab dosa kecil bila dilakukan berterusan, dia jadi dosa besar. Dosa kecil ni di mana tidak dinyatakan dalam Al-Quran dan dalam hadis berkaitan dengan balasan azab yang dikenakan, apa dia tak ada dinyatakan. Berbeza dengan dosa besar di mana dinyatakan balasan azab, sama ada di akhirat ataupun di dunia. Jadi di mana kita sendiri pun mungkin maklum banyakkan kalau kita tak sihat dan sebagainya, kita digalakkan supaya bersedekah untuk kalau bila sakit dan seumpamanya itu. Mungkin di antara ada hadis Rasulullah mengatakan bahawa untuk menghapuskan dosa-dosa kecil tadi dan boleh menyihatkan badannya. Jadi di mana kita lihat selain daripada zakat yang wajib, sedekah wajiblah, zakatlah, di mana puasa, di mana sedekah ataupun sedekah yang sunat ini, infak, semua itu merupakan di mana boleh menghapuskan dosa-dosa kecil. Di mana apabila dosa kecil terhapus, maka kita akan mewakkan lagi hati kita jadi jernih. Sebab setiap kali kita buat dosa, titik hitam akan berada di hati. Kalau kita pergi check, kita panggil apa, yang medical check up tu, tak nampak titik hitam yang bukannya yang fizikal kan. Kalau kita buat medical check up tu, kalau banyak kolesterol sangat kat hati, banyak lemak, yang nampak putih hati kan. Itu dari segi fizikalinya. Tapi yang dosa tu kita tak nampak titik-titik hitam itu. Tapi bila dosanya terhapus kerana sedekah dan apa-apa amalan-amalan kebajikan yang lain, maka bersih hati kita, jadi mudah untuk melakukan amal-amal saleh yang lain, untuk melakukan amal saleh yang lain. Sebab bila hati dah bersih, menjadi jalan untuk kita lakukan amal-amal kebajikan, amal saleh yang lain. Dan yang seterusnya Rasulullah sebut tadi, solat tahajud, dimasukkan juga dalam yang ayat yang kita selalu baca dalam pagi jemaat subuh kan, surah As-Sajdah ayat 16-17 tu, tatajafa junubuhum 'anil madaji', di mana Allah kata mereka yang merenggang diri dari tempat tidur, makna kurang sedikit sangat tidur, kurang tidur kerana buat apa? Mengerjakan solat tahajud dan amal-amal soleh yang lain lah.
Kalau malam solat tahajud lah. Solat malam adalah solat tahajud ini solat yang dilakukan selepas solat Isyak dan sebelum subuh. Mana panjang waktu dia kan. Tapi ada pernah bertanya, Ustaz, kami solat tapi tak tidur pun, sah tak solat tahajud? Dah lepas solat Isyak kan, tak tidur, sah solat tahajud tu, dapat tapi tak dapat pahala sunnah lah. Sebab sunnahnya kena tidur seketika kan. Itulah kan. Jadi kita di mana firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil as'ari hum yastaghfirun. Allah kata sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga. Dengan mata air terpancar padanya keadaan mereka di sana, sentiasa menerima nikmat dan rahmat diberikan kepadanya oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa dari waktu malam untuk mereka tidur, dan pada waktu akhir malam sebelum fajar pula mereka selalu istighfar kepada Allah, yakni memohon ampun. Surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18. Jadi Nabi kita bersabda, yang hadis riwayat Muslim, maksudnya solat yang paling utama selepas solat wajib ialah solat tahajud, solat malam. Jadi kita lihat di mana dalam hadis yang lain bagi Nabi sabda, hadis riwayat At-Tirmizi, maksudnya lakukanlah solat malam kerana solat malam adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Dia juga merupakan alat untuk mendekatkan diri kepada Allah, pencegah dari perbuatan dosa, penghapus berbagai perbuatan buruk, dan pengusir penyakit dari badan. Itu di antara hadis yang menyebabkan kelebihan salat tahajud. Jadi kita lihat di mana kalau siapa tuan-puan yang melakukannya, teruskanlah, paling kurang 2 rakaat, tambah 2, 4, 6, 8, 12 dan sebagainya. Yang jarang-jarang buat tu teruskan istiqamahlah solat tahajud ini. Tapi saya di mana dalam 3 tahun lepas datangi oleh seorang kakak, dia dah pencen lebih kurang 10 tahun dah pencen pada satu, lebih kurang 5 tahun dah pencen pada satu kan. Umur dia 60, dia pencen 55. Dia kata dia jumpa tu memang dia kena dia pergi check ada penyakit sis kan. Perempuan semua adalah dalam rahim, cuma dia tidak penyakit jadi mana dia tak ingat berapa cm besar, tapi dia niat dia nak pergi operation di Prescott Hospital kan. Tapi dia jumpa juga untuk kita doa lah untuk supaya dia sihat dan selamat. Dia nak juga, tapi setengah orang dia tak nak operation, jadi dengan izin Allah mungkin dengan kita doa dengan air semua dan minum, benda tu tak membesar ataupun dia terus hilang. Tapi dia memang ada planning dah nak operation. Tapi dia tanya, Ustaz, saya dah solat tahajud ni bermula umur 40, masa tu umur 60, 20 tahun dah tak pernah miss, Ustaz. Maksudnya dia tidak nak bangga dengan solat tahajud tu. Maka kenapa Allah bagi saya sakit juga, Ustaz? Itulah sebab sakit ni, kata ni mungkin puan, mungkin akak Allah masih rindu ke akak lagi, nak lagi supaya nak dekat lagi mungkin dah tahajud tadi, nak tambah lagi mungkin rakaatnya, mungkin Allah nak suruh banyakkan lagi, nak merayu pada Allah. Sebab tadilah hadis kata tadi, sebab solat tahajud tadi pengusir penyakit dari badan. Mana sebab Allah bagi penyakit tu tidaknya sebenarnya sebagai balasan dan sebagainya, mungkin musibah, sebagai untuk menguatkan lagi keimanan puan kepada Allah SWT. Tapi lepas tu dia operation dia mesej, alhamdulillah dah semua okey, sihat dengan izin Allah SWT. Jadi kita lihat itulah pentingnya, makna mudah-mudahan kita dapat amalkanlah berterusanlah paling kurang 2 rakaat mana sebelum subuh tu solat. Kadang-kadang kalau rasa tak terbangkit mungkin lewat, solat dulu sebelum tidur. Tapi tak dapat sunnah tadilah kerana tak tidur. Jadi kita lihat di mana Rasulullah menyatakan berkaitan puncak agama Islam, di mana berkaitan dengan nak tambah lagi pada Muaz tadi, pengajaran kepada sahabat ni, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Ahmad berkata, sungguhnya sumber perkara ini Islam adalah engkau bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan tiada sekutu baginya, dan bahawa Nabi Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Sebab kita lihat di pusat pengajian tinggi sekarang masih lagi ada yang anti hadis, masih ada lagi yang anti hadis ni.
Dan solat dia 3 kali sehari lah, sebab dia tak pegang pada hadis. Ada lagi kita minta jauh lah, mungkin di kalangan takut kena saudara mara kita atau saudara kita se-Islam lain, kita doa lah supaya mereka kembali kepada jalan yang sebenar. Jadi kita lihat di mana sumber segala perkara adalah Islam. Walaupun agama-agama lain yang tertua, Yahudi, Nasrani, itu agama samawi, agama daripada Allah, daripada langit, diturunkan suhuf, kitab dan sebagainya. Jadi apabila datang Islam, automatik dua agama Allah juga itu terbatal. Walaupun kita lihat pada awal Islam diutuskan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana pada masa awal Islam itu ada orang Islam yang berkahwin dengan Nasrani, Yahudi yang pada masa awal mula-mula Islam dululah, sebab masa tu ada lagi di kalangan Yahudi dan Nasrani pada masa tu yang mengamalkan ajaran agama Yahudi dan Nasrani yang tidak diselewengkan. Tapi sekarang tak boleh dah, sebab semua dah telah diubah kitab dan sebagainya. Itu pada mula-mula datang Islam. Tapi sekarang memang dah automatik agama selain pada Islam itu tak diterima oleh Allah bila dah datang Islam. Jadi di mana Rasulullah kata sumber segala perkara ialah Islam, dan tiang kepada agama Islam ialah solat. Di mana kita maklumlah solat itu penghubung kita dengan Allah. Makna hubungan kita bercakap dengan Allah dalam segi qiyamnya kita, rukuk, tidak sujud dan sebagainya. Kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sebut juga puncak Islam ialah jihad. Sebab jihad ni kalau ada kebanyakan dalam ajaran sesat yang tertua di Malaysia, contohnya macam Taslim, Qadiani, Bahai, itu yang tertua lah, yang dah lama-lama tahun 1800 lebih lagi berada di tanah Melayu pada masa itu kan. Dan cerita ni jiran dekat Qadiani kan, Qadiani ni masih ada di sini. Kalau Taslim tu belah Penang, Kedah, Utara ada banyak lagi kan. Bahai itu di antara ajaran yang 3 yang tertua lah, yang banyak lagi sekarang kita di Selangor, di KL, di Lembah Kelang memang paling banyak kan. Di mana banyakkan 3 yang tertua ni semua menolak jihad. Sedangkan dalam hadis-hadis Rasulullah, andai kata ada rukun Islam yang ke-6, pasti jihad yang akan jadikan rukun Islam yang ke-6. Jadi di mana pentingnya jihad tadi itulah, sehingga kita dapat mencapai nikmat iman dan Islam pada hari ini hasil daripada jihad para sahabat, para pejuang agama Allah yang lampau, sehingga kita dapat mencapai nikmat iman dan Islam. Kerana dengan jihad itulah tertegaknya kalimah Allah, dapat di mana ditinggikan kalimah Allah di atas muka bumi ini. Tapi kita lihat sekarang, walaupun ada ISIS, kita kata itu memang pada asalnya betul lah, mereka nak pergi jual, kita tak mampu kan, sanggup pergi berjuang untuk berjihad, sama ada di Afghanistan ke di mana-mana umat Islam. Tapi bila mereka buat demikian, masuklah biasalah Yahudi, CIA itu masuklah, boleh buat macam-macam lah dalam gerakan itu, sehingga untuk memburukkan mereka untuk berjihad. Jadi kita lihat di mana yang terakhir Rasulullah sebut menjaga lidah, hasaid al-sinatihim, sebab lidah ini boleh menyebabkan masuk syurga atau neraka. Dan ucapan-ucapan yang bercanggah dengan syariat Allah, maka tepatnya neraka. Ucapan-ucapan yang baik sama ada nasihat, zikrullah, baca Quran, berkaitan dengan semua dengan lidah yang baik, itu akan masukkan kita dalam syurga. Di mana pentingnya jaga lidah tadi, yang mana sebab bila Rasulullah kata dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi, maksudnya apa yang paling banyak masukkan manusia ke dalam neraka adalah 2 lubang, iaitu mulut dan kemaluan. Mulut tu lidah lah. Jadi kita lihat di mana dosa yang paling besar sisi Allah diucapkan oleh lidah, itu contohnya macam berkaitan dengan kesaksian palsu, lidah lah bertutur kan. Sihir ni jampi serapah kan. Mula-mula bunyi bismillahirrahmanirrahim, lepas tu campur aduk habis, panggil jampi serapah macam-macam lah, puja mambang tu jin ni sebagainya macam lah. Saya kalau dalam bab ni memang banyak lah kan. Kalau kita rawat orang yang masih disihir tu, kadang-kadang dia akan test kita lah, tukang sihir tu kan. Dia macam-macam lah kan. Tapi itu kita ingat kuasa Allah, ayat Allah lebih kuat. Walaupun dia jampi serapah yang digunakan, itu tak boleh lawan ayat-ayat Allah SWT. Atau menuduh tanpa bukti guna lidah. Berbagai dosa-dosa besar lain, contoh macam dusta, menipu, yang adik-beradik dia yang sepupu sepakat dia tu ghibah, namimah, berkaitan dengan yang dikeluarkan pada lidah, fitnah dan sebagainya, yang boleh memasukkan seseorang itu ke dalam neraka. Auzubillah min zalik. Jadi yang baik tadi
dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran, dengan nasihat-nasihat yang baik, itu boleh masukkan kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat di mana itu dah sedikit banyak beberapa amalan yang nyatakan yang boleh memastikan kita akan dimasukkan ke dalam syurga bersama dengan kurnia dan rahmat Allah SWT. Maknanya segala amalan fardu kita rukun Islam yang 5 itu dan ditambahkan dengan amalan-amalan nawafil ataupun amalan-amalan sunat yang lain, yang boleh menyebabkan kita jadi penyebab untuk kita masuk pada syurga Allah SWT, insya-Allah. Mudah-mudahan kita semua kekal dalam istiqamah dalam keimanan dan takwaan pada Allah SWT dan menjadi hamba Allah SWT yang diridai oleh Allah, dan juga umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi kata di akhir zaman di mana Yahudi akan berpecah pada 71 golongan, Nasrani pada 72, dan umat Islam akan pecah pada 73 golongan. Jadi Rasulullah kata, sahabat tanya siapakah yang akan bersama dengan Rasulullah? Rasulullah kata al-jamaah. Mudah-mudahan kita tergolong dalam al-jamaah itu yang akan bersama dengan Rasulullah SAW dan akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga al-firdaus al-a'la, insya-Allah. Mudah-mudahan kita terus berada dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan di akhirnya kita dalam keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan tadilah jadi hamba Allah dan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekadar itulah untuk pertemuan kita pada malam ini, mudah-mudahan mendapat keredaan Allah SWT. Apa yang baik itu adalah daripada Allah SWT, apa yang tak baik itu kelemahan diri saya sendiri. Aku lupa li hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna minhu ma nasina ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma shrah sudurana bil Qur'anil karim wa imanana ya Allah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil ya Allah arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa tawassaw bil haqq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.